session is important as it will provide a platform for MSMEs. Sebagai mendapat pengetahuan yang luas, industri halal berikut. Kita semangat selalu. Naik semangat dengar. Segala-galanya daripada A sampai Z. Untuk kita berkongsi program-program pembangunan, latihan para usahawan kita di bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan, salam keluarga Malaysia, salam keluarga PMKS, rakan-rakan usahawan. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon cemara. Pemalis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di seksi soal usahawan edisi pertama 2022. Alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi secara langsung di FB Live. Saya Esmodi Muaisa selaku moderator sesi soal usahawan pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita lihat ada trend penurunan kes COVID-19, COVID-19 ni. Dah 2 tahun dah kita bergelumang dengan COVID-19 ni. Proses ataupun program vaksin ni kita telah berjalan seperti dilancarkan, alhamdulillah. Dan saya difahamkan melalui pembacaan menurut indeks pemulihan COVID-19 oleh WHO, Malaysia kini di tangga ke-13 daripada 152 buah negara. Satu pencapaian yang sangat membanggakan. Tahniah rakyat Malaysia, tahniah keluarga Malaysia. Jadi yang mana belum dapatkan vaksin booster, teruskan dapatkan vaksin booster dan janganlah dengar cakap-cakap ada side effect dan sebagainya. Itu biasa untuk untuk vaksin kan. Kita daripada kecil dah kena vaksin pun sebenarnya. Apa beza dengan sekarang ni. Jadi jangan terhenti di sini usaha kita untuk mendapatkan imunisasi vaksin yang sepatutnya untuk kita lawan, untuk kita combat COVID-19 sampai dia lenyap terus daripada muka bumi ni, insya-Allah ya. Alhamdulillah kita pun telah lihat sektor ekonomi kita pun mula dah dibuka, sekolah pun dah dibuka, tiada lagi sekatan, apa juga dah boleh bebas macam biasa. Walaupun demikian tuan-tuan dan puan, rakan-rakan usahawan, kita jangan leka, kerana sekali kita leka, natijah lebih berat daripada apa yang kita jangka. Jadi surah lazim yang kita selalu baca kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kerana sesungguhnya tiap-tiap kesulitan itu disertakan dengan kemudahan, dan sesungguhnya tiap-tiap kesulitan itu disertakan dengan kemudahan. 2 kali disebut. Jadi setiap ada kesulitan, insya-Allah ada kemudahan. Kita perlu usaha ya. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan, rakan usahawan, kita sekali lagi diuji. Malaysia sekali lagi diuji 50,000 PMKS yang recently di Selangor terjejas akibat bencana banjir. Shah Alam, Kelang, Hulu Langat ni kawasan-kawasan yang sangat terkesan dengan anggaran kerugian ni kita belum tahu lagi berapa. Mungkin ada tapi belum dipastikan lagi. Banjir besar ini adalah disebabkan sebagai paling buruk melanda negara. Menyebabkan ribuan perniagaan menanggung kerugian berbilion ringgit yang kita anggarkan ya. Jumlah kerugian ini termasuklah dia rosak premis, jentera, kemusnahan bahan mentah dan produk akhir akibat ditenggelami air kan. Tahu dalam apa? Dan orang kata tu worst case penutupan operasi. Inilah sangat-sangat yang digerunkan oleh para usahawan kita ya. Jadi terkini juga saya baca ada 50 syarikat rakam usahawan di bawah agensi PUNB, Perbadan Usahawan Nasional Berhad di Selangor, Pahang, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan mengalami kerugian kira-kira 10.5 juta akibat banjir. Bukan sikit-sikit ya tuan-tuan, bukan sikit-sikit. Masa saya lihat kerusakan yang ada tu, apa yang terpacu daripada mulut saya pada masa itu hanyalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu yang first saya rasa macam, saya rasa sedih
Jadi tapi kesianan kita ni, berat mata kita memandang ni, berat lagi bahu mereka memikul, berat lagi bahu rakan-rakan usahawan kita memikul. Jadi sama-sama tuan-tuan dan puan, rakan usahawan, kita doakan agar keadaan yang tidak dijangka-jangka ini kembali pulih dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan daripada itu, oleh demikian, kerajaan kini sedaya upaya melalui kementerian, agensi menghulurkan bantuan bagi meringankan beban yang ditanggung. Saya percaya tuan-tuan dan puan tahu tentang bantuan yang ada, khususnya kepada usahawan, perniagaan yang terjejas akibat banjir. Tapi mungkin tak pasti secara terperinci tentang program-program ataupun bantuan-bantuan yang sedia ada. Jadi, jangan risau, hari ini kita ada, inilah tujuan kita ada soal usahawan ni, kita akan berbicara tentang bantuan pasca banjir. Ya, pasca banjir untuk usahawan, untuk PMKS. Jadi kita kupas satu persatu, kita dengar, nanti kita akan tanya dan kita hadam sama-sama tuan-tuan dan puan. Ya. Baik, bersama saya sekarang ini ada 3 orang panel. Saya kira mereka ni sangat pengalaman, pakar dalam bidang masing-masing, dan mereka akan berkongsi maklumat mengenai kemudahan bantuan bencana 2022, dana kecemasan dan pembiayaan pasca banjir. Di mana dengan adanya bantuan-bantuan ini, tuan-tuan dan puan, dapat meringankan beban kewangan bagi tuan-tuan dan puan, PMKS yang terjejas serta membolehkan tuan-tuan dan puan dapat meneruskan dengan operasi perniagaan masing-masing secepat mungkin. Tapi sebelum itu, sebelum saya meneruskan sesi ini tuan-tuan dan puan, izinkan saya mohon tuan-tuan dan puan untuk share sesi live ini kepada rakan-rakan yang lain yang mana buka handphone, kamera, buka handphone, buka Facebook live ni, just dapatkan share pada mereka, dan juga kita boleh sama-sama timba ilmu supaya dapat memberi lebih banyak manfaat kepada semua keluarga PMKS ya. Baik, sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan persoalan di ruangan komen ya, di ruangan chat tu. Masukkan soalan di situ. Nanti di hujung sesi pembentangan kita akan ajukan soalan tu terus kepada panel. Kalau macam ada soalan untuk panel 1, panel 2, panel 3 dan sebagainya, jadi kita akan kongsi bersama dan kita akan ajukan soalan kepada panel. Baik. Without further ado, ladies and gentlemen, allow me to introduce panel kita yang pertama ya, iaitu Datin Arlina Arif, ataupun Head of Development Finance and Inclusion Department Bank Negara Malaysia. Kalau saya boleh kongsi sedikit tuan-tuan dan puan, Datin Arlina Arif ni mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam bidang perbankan. Ya, 30 ya, saya kira bukan kecil ya, 30 tahun pengalaman. Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai kapasiti di Monetary Policy Department dan Economics Department, dan pada masa ini beliau adalah pengarah Jabatan Kewangan Pembangunan dan Rangkuman Keuangan Bank Negara Malaysia. Datin ada ijazah sarjana muda bidang ekonomi dari University Carleton, Ottawa, Kanada, dan ijazah sarjana dalam ekonomi pembangunan kuantitatif dari University of Warwick, United Kingdom, dan beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana amalan kewangan Islam dari INSEF Malaysia, dan juga merupakan ahli Chartered Institute of Islamic Finance Professional. Mouthful tuan-tuan dan puan, panjang, tetapi inilah yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan betapa kepakaran yang Datin Arlina Arif ada untuk kita kongsikan bersama. Selamat datang Datin. Terima kasih Encik Asma. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada SME Corp menjemput Bank Negara Malaysia memberi penerangan mengenai bantuan pasca banjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Datin. Nanti kita sambung balik ya. Kita akan teruskan. Okay. Baik, jadi saya nak introduce juga panel kita yang kedua. Mari kita merisik-risik khabar ya. Encik Surdiman Muhammad Alwi, Ketua MIDF Wilayah Sabah. Apa khabar Encik Sudiman? Baik, Cik Isma. Alhamdulillah ya. Lama tak jumpa Cik Isma. Ya? Lama tak jumpa. Itulah dia. Itu last time kita jumpa 2 tahun lepas rasanya. Kan 2019 sebelum pandemik. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan, Encik Sudiman adalah graduan dari UiTM, memegang ijazah sarjana muda daripada Pentadbiran Perniagaan. Beliau menyertai MIDF pada tahun 2002 sebagai pengurus akaun jualan sebelum dinaikkan pangkat sebagai Ketua MIDF Wilayah Sabah
pada tahun 2015 berdasar kepada pengalamannya sangat luas dalam bidang perbankan. Baik, saya akan sambung lagi ya, Cik Sriman. Nanti kita akan sambung lagi kita punya berborak ni. Okey, ahli panel kita yang terakhir adalah Encik Yuslizal Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Jabatan Pengurusan Pembiayaan Tekun Nasional. Cik Yuslizal, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Okey, Alhamdulillah. saya nak panggil Yuslizal ni macam panjang sangat. Saya panggil Cik Yus boleh ya? Boleh. Sila. Alhamdulillah, Cik Yus. Okey, Cik Yus ni menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Jabatan di Jabatan Pengurusan Pembiayaan di Pejabat Tekun, melaksanakan proses permohonan pembiayaan, proses kelulusan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada usahawan. Juga bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menguruskan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, macam pakej prihatin, penjana, permai, permekasa dan sebagainya. Okey, baik. Jadi saya dah cerita tiga-tiga ni panel punya kepakaran, pengalaman mereka, hebat-hebat mereka ini. Jadi baik, format soal usahawan kita pagi ini, setiap panel akan berkongsi pembintangan mereka, dan apabila selesai ketiga-tiga panel membuat pembintangan, kita akan buka untuk sesi Q&A. Jadi masa itulah tuan-tuan dan puan, rakan usahawan, letakkan segala jenis soalan yang relevan dengan topik kita di ruangan chat. Jadi kita akan ambil dan kita akan tanyakan kepada ahli panel. Baik, tanpa kita melengahkan masa, saya ingin menjemput Datin, boleh ya? Boleh. Datin Arina Arif untuk berkongsi tentang bantuan pasca banjir untuk PMKS. Apa ciri-ciri dia, Datin ya? Ciri-ciri bantuan, apa kemudahan yang sedia ada, dan adakah lagi bantuan-bantuan lain selain daripada Bank Negara yang disediakan oleh agensi di bawah Bank Negara dan sebagainya. Jadi kita akan dengar, kita akan hadam apa yang Datin Alina akan sampaikan, akan kongsikan. Baik, silakan Datin, the floor is yours. Okay. Terima kasih Encik Esma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada SME Corp kerana menjemput Bank Negara ke sesi ini. Dan saya akan bentangkan mengenai bantuan pasca banjir. Next slide please. So, Bank Negara telah mengaktifkan kemudahan bantuan bencana 2022. Sebelum ni Bank Negara pernah menyediakan kemudahan bantuan bencana untuk bencana-bencana yang telah dialami beberapa tahun yang lepas. Dan kami telah membuka permohonan kepada PMKS untuk kemudahan bantuan ni pada 27 Disember 2022. Tujuan bantuan ni adalah untuk meringankan beban keuangan PMKS yang terjejas akibat banjir dan membolehkan mereka meneruskan operasi perniagaan mereka. Kelayakannya senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan perlu adalah PKS atau perusahaan mikro yang terjejas dengan banjir dan yang terletak di daerah yang dikenal pasti oleh agensi pengurusan bencana negara sebagai kawasan bencana. Ya. Next slide. So, apakah ciri-ciri kemudahan bantuan bencana 2022 ni, atau kami panggil DRF 2022 untuk PMKS yang terjejas dengan banjir? Dia matlamatnya ialah untuk membantu PMKS menampung kos membaiki dan mengganti aset yang untuk kegunaan perniagaan yang telah rosak akibat banjir, serta menyediakan dana untuk modal kerja. Jumlah pembiayaan maksimum adalah sehingga RM700,000 bagi setiap PKS dan hingga RM150,000 ya, bagi setiap perusahaan mikro. Tempohnya adalah sehingga 7 tahun termasuk moratorium selama 6 bulan atas bayaran pokok dan faedah untuk keuntungan. Ya. Saya ingin mengatakan kat sini, bila pembiayaan ni kita apply untuk pembiayaan ni, selalunya pergi ke bank sendiri. Jangan pergi ke bank yang tak kenal perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, sebab ni nak mengurangkan masa dia
buat tengok approval untuk application ni ya. Jadi pergi kepada bank-bank sendiri. So kalau kata tuan-tuan dan puan-puan selalu pergi ke BSN, minta. Semua bank-bank akan dapat dana dari Bank Negara untuk bantuan bencana 2022 atau DRF 2022 ni ya. Dan tempoh pembiayaannya hingga 7 tahun. Jadi di sini kalau boleh kita kena tengok betul-betul. Perlu ke 7 tahun? Atau kita mungkin perlu 5 tahun. Kalau perlu 5 tahun, minta sampai 5 tahun aja. Kalau boleh jangan stretch sampai 7 tahun. Ya. Moratorium tu kena tengok dapat ke tidak. Sebab kadang-kadang takut bank pun mungkin tersilap ke apa ke. Minta sampai 6 bulan. Ya. Lagi satu, kadar pembiayaannya adalah sehingga 3.50% setahun termasuk fee untuk jaminan. Jadi make sure bank tu kasih nothing more, tidak lebih dari 3.5% saja setahun. Ya, kadang-kadang bukan apa, kita kena pantau sikit lah apa yang kita minta, dan kita pun kena tengok lah pembiayaan ni banyak mana yang kita perlu. Jangan minta sampai maksimum. Sebab saya selalu tahu orang kata tak apa kita minta sampai maksimum. Kita ada bukti yang kita sampai 700,000 kita perlukan atau 150,000 kita perlukan. Tengok betul-betul. Sebab saya ingin mengatakan ini kemudahan ini adalah satu jenis hutang ya, bukannya kemudahan yang diberi dan tak payah bayar balik. Seperti yang dikatakan tadi, kemudahan ini dibuka untuk application sejak 27 Disember 2021 dan dana ini, kemudahan ini akan ada sehingga habis atau tertakluk kepada keputusan Bank Negara. Next slide please. Okey, di samping DRF 2022, terdapat 9 lagi kemudahan pembiayaan yang disediakan bawah dana Bank Negara untuk PKS. Dan peruntukan di bawah dana-dana ini masih ada. Kita dah setakat ini jumlahnya adalah 31.1 bilion. Jumlah tu besar. Masih ada lagi. Jadi kalau kata kita perlukan untuk perlukan pembiayaan untuk apa-apa dana di bawah Bank Negara, kebanyakannya up to 3.5%, sila rujuk kepada website Bank Negara untuk semua kemudahan ni ya. Dan dalam bulan insya-Allah bulan Februari nanti kami akan keluarkan 2 lagi dana di mana telah diumumkan oleh yang berhormat, yang berbahagia Menteri Keuangan. Ini adalah kemudahan peralihan karbon rendah atau LCTF dan juga kemudahan permodalan semula perniagaan BRF. Itu kalau boleh Cik Esman kita buat satu lagi sesi, sila jemput Bank Negara lah. Kami akan mementangkan kemudahan. Maknanya kita bercerita khas untuk insentif. Khas untuk dua-dua ni. Sebab kemudahan ni pun perlu. Sebab kalau saya ingin menerangkan sikit lah. Kalau PKS atau PMKS yang perlu dana untuk, sebab sekarang kan semua orang bercakap pasal ESG. Kan? Nak beralih kepada penggunaan karbon rendah. Kadang-kadang kita kena membeli mesin baru ke apa ke, nak memperbaiki proses kita. Jadi itu perlu dibuat. Dan juga kami mengadakan kemudahan ini dari bulan Februari nanti, kerana sebab kalau anda sebuah PMKS yang yang ekspor kepada negara Eropah ya, dia akan dalam tahun, kalau saya tak silap 2030, dia akan tengok syarikat anda dah ke beralih kepada karbon rendah, dah ke ikut ESG, yang agenda ESG yang kami akan war-warkan nantilah ya. Okay. Next slide. So kalau nak maklumat yang lebih lanjut,
ada FAQ, ada penerangan yang lebih di dalam laman web Bank Negara Malaysia ya, untuk maklumat yang lebih lanjut, dan sila layari laman web ni dan anda akan dapat semua perincian mengenai DRF 2022 ataupun lain-lain kemudahan yang Bank Negara telah adakan. Next slide please. Okay, selain dari bantuan DRF 2022, ya, industri perbankan dan insurans dan juga takaful telah menyediakan berbagai bantuan tambahan yang lain. Ya. Kerajaan juga masih komited untuk memastikan bantuan-bantuan terus disalurkan. Dari segi sektor perbankan telah menawarkan 6 bulan moratorium kepada bangsa-bangsa banjir. Ini bukan untuk PMKS saja, untuk individu juga. So kalau kata anda mempunyai pekerja-pekerja yang menjadi mangsa banjir, sila beritahu mereka boleh dapat 6 bulan moratorium untuk pinjaman perumahan, hartanah, kenderaan, boleh untuk kad kredit ya. Kad kredit tu quite important juga sebab dia punya pulangan, dia punya interest rate tu tinggi sangat. Jadi pergi beritahu, saya perlukan 6 bulan moratorium. Dan juga untuk pinjaman peribadi yang lain. Kedua-dua ni kita kena ingat bukan senang bank nak kasih moratorium. So kalau anda adalah mangsa banjir, cepat-cepat beritahu bank, saya tak mampu nak bayar kad kredit, hutang kad kredit saya bulan ni, pergi minta moratorium, and minta moratorium sehingga 6 bulan ya. Kalau tak perlu 6 bulan, kata mungkin dalam sebulan 2 ni bolehlah saya bayar balik, sila buat demikian ya. Kita kalau boleh cuba jangan berhutang banyak sangat ya. Itu pesanan saya lah ya. So, BSN pun ada skim pembiayaan peribadi tanpa faedah, maksudnya 0% sehingga 10,000. Ni untuk orang perseorangan dan juga termasuk moratorium 6 bulan. So saya mengingatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh war-warkanlah kepada pekerja tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga yang mungkin menjadi mangsa banjir. Ada skim pembiayaan ni. Jadi 10,000 tu mungkin ialah bolehlah menolong sikit kalau kita nak beli peti ais baru ke apa ke, dan juga apa-apa ialah pembiayaan yang perlukan dari segi peribadi. Tekun Nasional pun ada, dan saya tahu Encik Yus akan memberi keterangan yang lebih lanjut. MIDF pun ada dari segi dana kecemasan PKS dia. Encik Sudirman akan memberikan keterangan yang lebih lanjut. Dan juga kerajaan memberi bantuan keuangan untuk setiap rumah tangga sehingga 61,000. Ya. Next slide. Okay, Bank Negara juga menyediakan perkhidmatan aduan dan penyelesaian melalui BNM Link. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak puas hati dengan maklum balas atau keputusan dari institusi perbankan, katalah tuan-tuan dan puan-puan minta 100,000 tapi bank kasih 5,000 sahaja. Dah kena balik kepada bank dulu, jangan pergi terus ke BNM Telelink, tanya bank betul-betul kenapa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak puas hati, sila hubungi Bank Negara Malaysia. Kadang-kadang saya tahu PMKS ni saya tak beranilah datin sebab nanti saya dapat blacklist dari bank tersebut. Bank Negara Malaysia ni kami menyelia bank-bank dan juga perkhidmatan insurans dan takaful. Jadi kalau mereka ni tidak menyediakan perkhidmatan secara adil, itu adalah salah satu perkara yang Bank Negara memang mengambil perhatian ya, sebab kami perlu bank-bank dan juga syarikat-syarikat insurans dan takaful menyediakan perkhidmatan yang adil dan telus kepada semua pengguna perkhidmatan keuangan.
Itu anda kena ingat sebab anda sebagai tuan-tuan dan puan-puan sebagai financial consumer, kita ada hak. Jadi tanya, kenapa saya tak dapat? Kalau tak puas hati, tujukan soalan tuan-tuan dan puan-puan ke BNM Telelink. Hubungi talian 13885465 ni. Ataupun layari website Bank Negara dan tengok kepada complaint redress dan terus isikan borang aduan kat situ dan salah seorang dari ejen Telelink akan telefon. Yeah. Next. So ini slide saya yang terakhir. Maklumat lanjut memang ada. Sila pergi ke BNM link BNM link pula website Bank Negara. Kami ada satu page yang didedikasikan terhadap COVID-19. So bnm.my/covid19. So sila masuk ke situ. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa kemusykilan, bukan aduan saja, apa-apa kemusykilan mengenai bantuan bayaran balik pinjaman, sila telefon BNM Telelink. Jangan risau, kami tak akan marah ke apa ke, dan bank tak patutnya ada blacklist ke apa. Benda-benda macam tu sepatutnya tak ada. Jadi kalau ada, jangan takut, jangan risau. Ada juga perkhidmatan MyKMP, mykmp.com.my ni pun pasal khidmat nasihat pembiayaan. Kadang-kadang kita muskil nak ambil ke tidak. Masuk website ni dan mungkin tengok apa nasihat yang diberi. Sebarang pertanyaan kalau nak kita buat melalui borang web, ada di bnm.my link. Tuan-tuan dan puan-puan pun kami ada SME Help Desk di AKPK. Sila hubungi. Dan SME Help Desk ni pula dia buka dari hari Isnin ke hari Sabtu, dari 9 pagi hingga 9 malam. So kalau nak call Telelink tutup pukul 5. So kalau kata nak tanya juga tapi lepas pukul 5, mungkin cuba tanya SME Help Desk. Ada juga platform IMSME untuk PKS mendapatkan pilihan pembiayaan dan pinjaman perniagaan. Saya pun nak berterima kasihlah kepada SME Corp. SME Corp pun ada My SME Assist kan? Ada My Assist. So jadi semua platform ni ada. Minta tolong kalau boleh. Kalau nak perlukan apa-apa, silakan. Ya, jangan takut sebab kita kalau dah menjadi mangsa banjir tu ramai orang nak menolong. Jadi bank-bank pun dan institusi keuangan yang lain pun ada menyediakan bantuan. Jadi betul. saya berhenti kat sini lah Cik Ismail. Dah lebih lah. Boleh. Kalau boleh, ada apa-apa sila tujukan. Terima kasih Datin. Terima kasih banyak. Okay, saya tertarik tadi Datin cakap apa, dia cakap pasal apa, hubungilah bank negara, bank negara ni. Dia akan bagi khidmat nasihat. Datang jangan malu-malu sebab apa? Bank negara tak makan orang. Memang tak makan. Tak makan orang kan. Kita makan nasi, Datin ni kita makan nasi. Kita makan orang. Jadi saya nampak tadi ada motorium, BSN pun ada bagi personal loan 10,000 betul macam Datin cakap tadi. Beli barang-barang yang perlu kan. Janganlah beli peti ais 3 pintu. Belilah yang sepatutnya sahaja kan. Jadi agak-agak mengikut keperluan dan kemestiannya untuk meneruskan perniagaan. I think tadi dalam Datin memberitahu pasal BNM Link tu, itu pun satu inisiatif sangat baik. Jadi gunakan tuan-tuan dan puan. Kalau ada kadang-kadang saya cakap bukan semua ya, ada sebilangan bank ni kadang-kadang dia menganggap situasi sekarang ni adalah situasi seperti biasa. Walhal situasi sekarang ni adalah situasi tidak biasa. Business not as usual. Jadi mungkin kita perlukan lebih penyeliaan pemerintah daripada bank negara terhadap bank-bank. Kadang adalah yang tidak memberikan kerjasama, tidak faham kehendak PMKS pada keadaan sekarang ni ya. Dahlah COVID, lepas tu dengan banjir. So bertimpa-timpa. Inilah jatuh ditimpa tangga, lepas tu tangga tu jatuh lagi, dia jatuh lagi. Kan? Okey, baik. Terima kasih Datin.
Jadi kita sekarang ni kita Cik Sudirman ni dah tersengih-sengih dah ni. Dia dah mula nak warm up ni. Okey, baik. Saya sekarang ni nak perkenalkan ataupun dah diperkenalkan tadi untuk manggil ataupun untuk menjemput Cik Sudirman Muhammad Alwi MIDF. Boleh bercakap tentang dana kecemasan PMKS, pembiayaan pengukuhan PMKS, apakah skim yang ada, ciri-ciri pembiayaan ke syarat kelayakan. Tuan, silakan tuan. The floor is yours. Cik Sudirman, kalau perlu boleh menyanyi. Okey, untuk kita untuk PMS kita faham dan hadam tentang apa yang MIDF boleh berikan kepada para usahawan khususnya untuk pasca banjir. Okey, silakan tuan. Okey, terima kasih Cik Isma. Jangan nyanyilah Cik Isma, nanti tambah hujan nanti. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat tahun baru untuk semua penonton juga sesi pagi ni. Saya perkenalkan MIDF dulu lah, Cik Ismail. Mungkin ada yang tak kenal. MIDF ataupun Malaysian Industrial Development Finance Berhad adalah salah satu agensi di bawah MITI lah. Kita ni one of the agency under MITI. Secara ringkasnya, MIDF ni dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pelbagai dana-dana bantuan kewangan lah, dalam bentuk pinjaman mudah untuk SME, PKS lah. Pelbagai macam-macam jenis pinjaman lah yang kami ada. Contohnya pinjaman untuk pembelian mesin, pembelian kilang, pembelian kedai, pembiayaan modal kerja untuk kegunaan perniagaan lah. Tapi pagi ini saya secara spesifiknya akan menerangkan tentang bantuan pinjaman mudah untuk perniagaan ataupun SME yang terkesan oleh bencana alam lah, Cik Ismail. Seperti bencana banjir dan juga apa-apa jenis bencana alam yang ada lah. Betul. Okey, saya rasa sesi penerangan saya ini sangat-sangat bermanfaat lah untuk usahawan, terutamanya yang terjejas dengan sekarang bencana banjir yang berlaku ni kan. Okey, di MIDF kami ada menyediakan pinjaman mudah yang dikenali sebagai dana kecemasan PKS atau dalam bahasa Inggerisnya SME Emergency Fund lah. Jika kita lihat dalam slide ni kan, yang saya tunjukkan sekarang ni, ini menunjukkan maklumat-maklumat tentang pinjaman mudah kecemasan untuk PKS. Untuk makluman, dana ni daripada SME Corp dan diuruskan oleh MIDF lah. Objektif dana ini adalah untuk membantu PKS yang terkesan dengan bencana alam seperti banjir, ribut, kemarau, kisan pantai ataupun atau tanah runtuh. Jumlah maksimum pembiayaan ialah 100,000. Tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun tempoh pembayaran. Peratusan pembiayaan sehingga 90%. Maksudnya di sini contoh kos pembaik pulih jenis premis perniagaan tu contoh 100,000, MIDF boleh bagi pinjaman sehingga 90,000 lah. Dan juga kadar keuntungan ataupun interestnya 3%. Di antara kadar keuntungan yang termurah sekali di pasaran lah untuk bisnes punya financing. Dana ni boleh digunakan untuk membeli mesin dan juga peralatan, pembiayaan modal kerja, pembelian bahan mentah ataupun stok, dan juga perbelanjaan untuk membaik pulih premis perniagaan yang terkesan dengan bencana alam lah. Okey, siapa yang layak untuk mendapatkan dana pinjaman ni? Satu, perniagaan mesti berdaftar dengan SSM dan memiliki lesen perniagaan yang sah. Untuk makluman juga, di Sabah dan Sarawak, milikan tunggal dan juga perkongsian selalunya tidak didaftarkan dengan SSM. Jadi, lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan pun sudah mencukupi lah. Tidak perlu SSM lah untuk syarikat-syarikat yang didaftarkan di Sabah dan Sarawak. Okey, yang kedua, perniagaan yang beroperasi di dalam kawasan bencana alam. Ini syarat-syarat yang kedua lah. So, kena tunjukkan bukti lah. Contoh pengesahan dari pejabat daerah ataupun yang paling mudah sekali ialah buat laporan polis di pejabat polis yang terdekat lah. Dana ni terbuka kepada semua SME
atau PKS dan terbuka untuk semua jenis perniagaan. Okey, yang ni dana ni untuk bencana alam. Kita juga ada dana yang lain selain daripada dana ni. Ada soft loan lah, pinjaman mudah juga untuk perniagaan yang terkesan dengan COVID pandemik lah. Pinjaman ini dipanggil pinjaman pengukuhan PKS ataupun SME Revitalization Fund lah. Seperti yang saya kata tadi, pinjaman ni untuk membantu perniagaan yang terkesan dengan COVID lah. Supaya perniagaan itu boleh pulih dari segi kewangan atau membantu perniagaan mengharungi kemerosotan perniagaan lah disebabkan oleh pandemik COVID ni. Dana ni juga daripada SME Corp. Maksimum pinjaman ialah 250,000 lah. Tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun. 90% pembiayaan dan juga kadar keuntungan adalah 3%. Syarat-syarat lebih kurang sama dengan dana kecemasan tadi. Jadi ini consider pinjaman mudah lah. Selain dari dua dana yang special ni, dana pengukuhan PKS dengan dana emergency fund tadi, di MIDF kami juga ada pinjaman mudah yang biasalah untuk SME. Dana ini dipanggil 16 pinjaman mudah bagi PKS, FSME. Maksimum, untuk makluman lah, dana ini sangat popular sebab dia terbuka kepada semua sektor ekonomi lah. Okay. Maksimum pinjaman ialah 5 juta, tempoh pembiayaan sehingga 25 tahun dan kadar keuntungan ialah 4% lah. Boleh digunakan untuk pembiayaan bangunan, pembelian mesin, kenderaan komersial, modal kerja dan juga sebagainya lah. Banyak jenis lah. Okey, secara ringkasnya di MIDF kami boleh menyediakan pembiayaan berasaskan semua pun berasaskan syariah lah, Islamic financing, projek financing, aset tetap dan modal kerja kepada syarikat yang berdaftar di Malaysia lah. Startup company pun boleh juga memohon, PKS pun boleh dan syarikat non PKS pun boleh juga memohon. Kita boleh gunakan dengan dana-dana yang lain lah. Dan kebanyakannya dana yang kami ada terbuka kepada semua sektor ekonomi lah. Maksudnya di sini sektor pembuatan, perkhidmatan dan perkhidmatan berkaitan dengan pembuatan lah. Maksimum pembiayaan serendah 30,000 ke 20 juta lah, dan tempoh pembiayaan sehingga 25 tahun lah. Ini antara yang one of the plus point of MIDF punya financing lah. Kita boleh finance sampai 25 tahun lah biasanya untuk property financing. Mungkin antara yang tertinggi lah di pasaran sekarang kan. Dan peratusan pembiayaan ialah 85 ke 100% financing lah. Dan kita juga ada certain fund tu yang kadar keuntungan dia ataupun interest rate dia tu serendah 2%. Bergantung kepada jenis-jenis pinjaman yang kita perlukan lah. Okey, di MIDF juga kami ada satu unit dipanggil Business Advisory Unit lah. Khidmat Nasihat Perniagaan MIDF. Di unit ni boleh dihubungi di talian 1300 886433, di mana unit ni boleh membagi satu advisory lah untuk PKS di mana boleh mendapatkan financing lah. Contoh, ada certain company yang tidak layak untuk mendapatkan financing daripada MIDF, kami boleh membagi nasihat apa yang perlu, yang agensi mana yang company itu perlu hubungi lah. Dan khidmat nasihat ini adalah percuma lah. Pejabat-pejabat wilayah MIDF ada di selatan negara lah. Jadi kita boleh hubungi pejabat-pejabat terdekat dengan kita untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci lah tentang pinjaman-pinjaman yang ada di MIDF. Saya rasa itu sajalah, Encik Ismah. Okey, alhamdulillah.
Very short and sweet, betul. Cuma tadi saya tertarik dengan yang apa emergency fund tu kan, dengan revitalization fund tu. Yang emergency fund tu memang all the while memang dah ada kan ataupun baru lagi, Cik Suleiman? Memang dah ada Cik Isma. Dah ada kan? Yang revitalization tu yang baru tu kan? Revitalization tu baru dalam bulan tahun lepas. Tahun lepas. Itu Pertengahan pun tahun lepas. kita ambil sebab COVID dan juga sama jugalah untuk banjir jugalah kan. Okey. Dokumen macam mana tu Cik Suleiman? Dokumen untuk dua dana ni pinjamannya sangat mudah, dan proses pun dokumen yang kami perlukan also juga tidak macam dokumen perniagaan dokumen-dokumen yang pinjaman biasalah. Ya. Jadi ada senang sedikitlah untuk mendapatkan kelulusan. Maknanya kadang kita lah, bagi saya, kalau saya usahawan, bila banjir ni contohnya, kadang dokumen tu kalau dia melibatkan rumah, okey, tapi kalau dia melibatkan tempat perniagaan dengan dokumen entah ke mana kan, kadang kita rasa terkesan juga. Bila saya cuba menyelami hati dia orang ni, macam mana nak dapatkan pinjaman kalau dokumen tak ada. Jadi kita ni di pihak agensi dan kementerian, I think kita perlu memudah cara lah kan. Mudah cara kepada para usahawan supaya mereka ni reda. Mereka ni tengah resah sekarang ni. Dia tengah resah. Dia tak tahu macam mana, nak pergi, nak ke mana. Kadang apa yang kita bagi pun kadang susah juga untuk mereka faham kan, untuk kita tu. Jadi kita redakan keresahan mereka dengan mengatakan dokumen tak susah, prosesnya agak dengan mudah, dan sebagainya lah kan. Jadi terima kasih Cik Suleiman. Okey, perkongsian yang baik. In fact sebenarnya memang SME Corp dengan MIDF ni bukannya 1-2 hari punya relationship. Kita punya fund pun MIDF telah uruskan dengan baik, sangat-sangat baik. Terima kasih MIDF. Baik, jadi kita akan berganjak kepada Tekun. Encik Yus, dah boleh bersedia Cik Yus? Kita sekarang ni macam saya nampak tadi, mungkin ada moratorium mungkin ya, dekat Tekun mungkin ada moratorium, ada pengeluaran simpanan saya rasa, sebab saya ada baca-baca sikit lah kan tentang Tekun, mungkin ada reschedule penjadualan semula ya Cik Yus. Jadi Cik Yus, boleh kita share dengan para usahawan kita apa yang mereka boleh dapat, apa yang boleh mereka manfaatkan daripada program-program di bawah Tekun. Silakan Cik Yus. Okey, boleh nampak slide ni? Belum lagi ya. Sekejap. Oh, apa ni? Yang tadi dah unshare balik kan? Dia kena share balik. Sekejap. Tapi itulah, bila saya banjir ni, tambah pula bila banjir di Shah Alam kan, di tempat-tempat yang kita tak expect pun sebenarnya, Cik Zuiman, Cik Yus, Datin. Jadi bila berlaku sebegini rupa, biasanya banjir ni di Pantai Timur, betul Bila terjadinya banjir ni di tempat yang bukan common, itu kadang mereka jam. Usahawan-usahawan ni dia jam, bukan juga rakyat jelata, tetapi khususnya PMKS kita memang tengah jam sekarang ni, macam mana dia nak bergerak. Jadi okey, Cik Yus boleh? Dah nampak Okay, dah nampak. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya akan kongsikan berkenaan pembiayaan Tekun Nasional, dan kita juga akan khususkan kepada mangsa-mangsa banjir lah, usahawan-usahawan yang terlibat dengan banjir. So Tekun Nasional tahun 2022 ni diberikan peruntukan 200 juta di bawah skim pembiayaan informal dan mikro. Informal ni untuk usahawan yang diklasifikasikan sebagai yang tiada apa-apa lesen perniagaan ataupun SSM lah. Dia tak daftar mana-mana. Dia hanya meniaga pacak kemah dan sebagainya. Dan juga usaha mikro ni seperti biasalah, yang ada lesen, yang ada daftar dengan SSM. So kita menyediakan modal pembiayaan untuk mengembalikan keupayaan perniagaan melalui akses kepada pembiayaan lah, memacu pelaburan strategik dan sektor-sektor tumpuan. Objektif kita untuk SPIM ni adalah untuk meramaikan lagi orang untuk terlibat dalam perniagaan, terutamanya untuk pengusaha PMKS dah, dan juga sektor informal. Okey. Baik, ini ciri-ciri berkenaan dengan SPIM ni lah. Okey.
Yang pertama kita sasarkan usahawan yang informal tadi, yang seperti saya maklumkan tadi, yang tidak berdaftar dengan SSN ataupun mana-mana pihak berkuasa tempatan lah. Ataupun dia sudah berdaftar. So ada dua kategori lah, sama ada dia belum daftar ataupun yang dah sedia ada lesen. Kemudian peniaga khusus pada peniaga kecil, peniaga yang menjalankan perniagaan dari rumah pun boleh. Mungkin dia buat F&B daripada rumah, buat penghantaran pun boleh juga. Peniaga yang menjalankan perniagaan secara bergerak, ni macam rider lah, Foodpanda, Grab Food dan sebagainya, ataupun yang e-hailing lah, pemandu Grab. Kemudian peniaga yang menggunakan media atas talian, ni yang berniaga online. Dia tak ada kedai, dia tak ada premis, hanya berniaga di rumah dan secara atas talian pun boleh. Contoh macam dropship dan sebagainya lah. Dan juga peniaga yang menawarkan perkhidmatan penghantaran. Ini saya sebut tadi lah, rider, Foodpanda dan sebagainya. Okey, ataupun Shopee, macam-macam lah sekarang kan. Okey. Ini ciri-ciri produk SPIM lah. Yang pertama, kalau dia tiada SSM ataupun lesen PBT, maksimum pembiayaan yang kita berikan hanya 5,000 sahaja. Tapi kalau dia dah berdaftar dengan SSM ataupun dia mempunyai lesen daripada Majlis Pembandaran, dia boleh memohon pembiayaan sehingga maksimum 10,000. Tiada kadar cas yang kita kenakan. Dan sebelum ni tekun dia bila buat permohonan dapat loan tekun, kita akan ada potongan untuk SAK. Yuran SAK ni adalah khusus asas keusahawanan lah. So kita akan panggil usahawan-usahawan untuk jalani kursus selama 1 hari. Untuk yang produk SPIM ni kita kecualikan daripada mereka terlibat dalam kursus lah. Dan kita bagi pembiayaan, tempoh pembiayaan sehingga maksimum 60 bulan ataupun 50 tahun. Dan kita bagi moratorium ataupun tempoh tangguh selama 12 bulan. Mana kata kalau dia dapat kelulusan permohonan hari ini, selepas 12 bulan baru dia mula membayar balik dia punya pembiayaan. So kita bagi tempoh setahun. Cik Yus, moratorium ni bukan 6 bulan. 12 bulan. 12 bulan tempoh tangguh. Ya. Okey, yuran yang yuran KK tu yang khusus asas keusahawanan tu dikecualikan, tapi adakah ianya masih ada khusus ataupun khusus ada tuan? Oh, khusus ada. Khusus ada. Tetap ada khusus tetapi yuran dikecualikan Okay, cuma yang untuk ni kita kecualikan yuran lah. Okey. Okey. Dalam pembiayaan tekun pun kita ada sebenarnya ada 5% simpanan dan ini pun kita kecualikan lah. Sebab kita nak bagi solid, katakan 10,000 tu solid kepada usahawan. Kita tak nak ada potongan itu ni dan sebagainya, kita bagi solid. Cumanya kita galakkan dan kita ada persetujui, kita wajib usahawan-usahawan ni carum dalam perkeso selama 1 tahun. Baik. Selepas setahun tu kalau usahawan dia nak renew balik, dia kena bayar sendirilah. Yang ni kita cover terus untuk setahun. Okey. Macam yuran wakalah ni biasalah kita, sebab kita ada pembiayaan kita berkonsepkan tawaruk, dia ada proses dia lah. Okey. Kemudian kita juga ada takaful kelompok, mana kata kalau pembiayaan tu sendiri, mana kata kalau berlaku apa-apa kepada peminjam tadi, jadi waris tidak perlu membayar baki ataupun pembiayaan yang yang berbaki tadilah, insurans akan cover. Kecuali yang tertunggak lah. Okey. Kemudian kita akan permudahkan kaedah penyaluran pembiayaan kita melalui secara elektronik ataupun cek ataupun apa-apa kaedah yang kita rasakan yang sesuai dan cepat kepada usahawan lah. Dan kaedah bayar balik pun secara atas talian. Okey. Alright, ini syarat-syarat asas kita lah. Yang pertama mesti warga negara Malaysia lah. Dan kita terbuka kepada Bumi Putra dan juga India. Bebas daripada sebarang tindakan undang-undang dan kebankrapan, sebaiknya jangan ada lah. Kemudian berumur 18 tahun sehingga 65 tahun. Kemudian sama ada lesen daripada PBT ataupun SSM ataupun tak ada lesen pun tak apa. Dia cuma sertakan kita dokumen pengesahan yang dia menjalankan perniagaan saja. Sama ada surat daripada ketua kampung ke atau apa-apa dokumen daripada mungkin persatuan penjaja ke, dia tak ada lesen, niaga pasar malam contoh so dia
pengusaha penjaja pasar malam tu, dia just keluarkan satu surat memang mengesahkan dia berniaga di situ. Itu pun boleh, tak ada masalah. Ataupun resit-resit bayaran tapak pasar malam tu pun dikira sebagai bukti yang dia berniaga. Resit tuan boleh. Resit pun dah jadi tu. Jadi boleh. Dia berniaga tapak pasar malam. Betul. Jadi pasar tani kan. Dia ada bayar certain tu. Itu pun boleh kita kira dia sebagai dia berniaga. Apa yang susah sangat tu ya? Ya, tuan-tuan dan puan, apa yang susah sangat? Itu yang saya tak faham. Jadi saya rasa macam dan bila saya tengok dekat asas permohonan ni, ini adalah basic apa nama tu? Basic requirement tuan Ya, betul. Tambah pula bila saya nampak ini macam usahawan tak formal, lagilah apa masalahnya kan? Ya, betul. Saya rasa tak ada alasan sebenarnya tuan Harap-harap kita pun berharap gitulah. Betul alhamdulillah. Cumanya itulah, kalau bebas daripada tindakan undang-undang dan kerapan ni, I think kalau mereka yang terlibat kena settle sendirilah. Kena pastikanlah. Dan itu pun sebenarnya bukan setakat untuk perniagaan, untuk diri sendiri juga ya. Jadi tak nak jangan berdiam diri kalau ada tindakan undang-undang ni kena apa nama tu kena resolve lah ya. Okey tuan, silakan. Okey. Kemudian yang kelima, mempunyai tempat perniagaan yang khusus. Seperti saya sebut tadi, sama ada berniaga di rumah, secara bergerak, ada tapak premier dan sebagainya. Tak kisah. Dan kemudian aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah patuh syariah lah. Ni semua sedia maklum lah. Jangan perniagaan yang melibatkan unsur-unsur judi, tak boleh lah. Okey. Ini requirement kita, dokumen. Yang pertama, borang. Borang ni sama ada fizikal borang ataupun secara atas talian pun boleh. Nanti saya akan sharekan link untuk memohon secara atas talian. Kemudian salinan kad penalan, sama ada pemohon dan juga pasangan jika adalah. Kalau bujang dia seorang je lah. Okey. Kemudian salinan SSM ataupun lesen PBT ataupun pengesahan dokumen dia berniaga tadi. Kemudian salinan penyata akaun bank yang aktif lah 1 bulan yang terkini. Yang ni rasa kalau yang ada bank online dia just print saja. 1 bulan penyata bank. Kemudian gambar premis ataupun tempat perniagaan. Itu saja yang kita nak. Okey. Right. Okey, ni kalau tengok kat sebelah sini ni link dia. So sama ada pemohon boleh mohon datang terus ke pejabat cawangan kita di seluruh negara yang berhampiran dengan lokasi perniagaan ataupun secara atas talian di laman sesawang ni lah, tekun.gov.my. Untuk makluman sekarang ni dia agak pack sikit lah kita punya sistem kita sebab permohonan yang banyak saya rasa yang tengah duk masuk. So mungkin akan ada slow sikit lah kita punya ni. Hopefully akan okey lah. Biasalah yang ni awal-awal lagi ni dia macam goreng pisang panas lah. Ya, betul. So betul. orang akan... Tapi Cik Yus baguslah. Maknanya ada kesedaran kan. Ada kesedaran di pihak usahawan ni, dia tak duduk dan dengar apa orang lain cakap dan bersedih semata-mata. Maknanya dia kena buatlah. Tapi tekun ni ada saya rasa di setiap parlimen kan tuan Ya, betul. Setiap kawasan parlimen kita ada pejabat cawangan. So kalau Malaysia ni ada 222 parlimen. Betul. Kita ada pejabat dalam 167 ke 168. Ada certain parlimen yang kecil tu kita combine lah. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Again, saya sekali lagi saya tuan-tuan di setiap tekun, saya dulu daripada Pejabat Negeri Sarawak, saya tahu di setiap sekecil-kecil tempat tu memang ada tempat ada pejabat tekun untuk kita untuk tuan-tuan puan datang dan untuk berbincang. Berbincang dulu kan. Jangan dengar cakap orang kata proses susah lah, itulah inilah, memang dengar cakap orang, mintalah pembiayaan dengan orang tu. Kan. Dia kalau dia tanya orang yang proses yang dia susah tu susahlah. Dia kena tanya orang yang dapat pembiayaan tu. Yang dah dapat pembiayaan tekun tu dia kena tanya. Faham. Okey, teruskan. Alright. So ni kita punya brochure sebenarnya. Saya share sikit ni tujuan tadi kita dah ni. Nilai pembiayaan maksimum RM10,000. Okey, saya dah maklumkan tiada cas perkhidmatan kita kenakan. Kalau pembiayaan tekun biasa kita akan kenakan cas pembiayaan 4% setahun dan juga simpanan 5%. Tapi untuk yang ni kita kecualikan kedua-duanya lah. Dan dokumen pun kita dah permudahkan lah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat dipermudahkan lah kepada pemohon nanti. Okay, tempoh pembiayaan pun kita dah maklum 12 bulan kita bagi moratorium. Kalau permohonan tekun biasa dia 6 bulan.
kita bagi. Untuk yang ni kita bagi 12 bulan. Dan kalau yang sebelum-sebelum ni memang tak ada tempoh tangguh pun. So yang ni kita bagilah. Okey, untuk yang banjir ni, daripada dana 200 juta tadi, kita peruntukkan 30 juta khusus untuk yang usahawan-usahawan yang terkesan banjir lah. Okay. Kita bagi automatic moratorium selama 6 bulan. Ni yang usahawan kita sedia ada. Maksud kata usahawan tekun yang masih lagi sedang membayar pembiayaan tekun, tapi dia kena musibah banjir. So automatic kita bagi dia 6 bulan moratorium daripada Disember 21 hingga Mei 2022 lah. 22 sebenarnya. Maaf saya silap tahun tu. Okay. 2022. Dan kita usahawan sedia ada ni, dia boleh kita benarkan mengeluarkan 5% daripada simpanan pembiayaan dia tadi. Tadi saya ada mention pembiayaan tekun ada 5% simpanan tadi kan. So maknanya dia boleh keluarkan separuh daripada simpanan dia tadi untuk dia gunakan baliklah untuk modal. Ini untuk usahawan sedia ada lah. Dan usahawan tuan sekarang ni menggunakan permohonan yang sama ataupun kena ada permohonan lain untuk pengeluaran ni? Pengeluaran ni dia just email ataupun dia ada satu borang dia isi untuk dia keluarkan simpanan je. Allah Akbar. Ni pejabat cawangan. Okey. Ataupun katakan dia dah dia tak nak ambil moratorium dan sebagainya, mungkin ada setengah usahawan dia tak nak tangguh, dia nak bayar juga. Betul. Cuma kita boleh buatkan dia, tawarkan dia penjadualan semula. So maknanya kita kecilkan balik dia punya bayaran bulanan dia tu, cuma kita tambah tempoh pembiayaan dia lah. So ini pilihan kepada usahawan yang dah ada pembiayaan dengan kita, so untuk mengurangkan bebanan dia lah untuk membayar balik pinjaman. Tapi yang moratorium ni kita bagi automatik lah. Okay. Alright. Kemudian, ni bagi usahawan yang terjadi banjir tadi, kita 30 juta daripada 200 juta tadi. So kita juga menawarkan, ini untuk usahawan yang sama ada dia tak pernah pinjam lagi dengan tekun, ataupun dia dah pernah pinjam dengan tekun tapi dah habis bayar. Dia dah tak ada hutang lagi dengan tekun. Contoh, so kita bagi dia pembiayaan SPIM tadi sehingga 10,000, kadar cas 0% tadi, dan moratorium dia 12 bulan. Dia berbeza dengan yang tadi, yang usahawan tekun sedia ada, dia kita bagi option tadi 4 tadi. Tapi kalau dia nak mohon yang untuk SPIM ni pun boleh. So dia akan ada 2 akaun lah. Satu akaun tekun niaga yang tekun yang sedia ada tadi, yang masih dia berbayar, berbaki. Kemudian dia nak mohon yang ni pun boleh. Tak ada masalah. So dia ada 2 pembiayaan. So dia akan dapat yang tadi, yang pembiayaan sedia ada dia tadi 6 bulan moratorium. Dia mohon pula ni maksimum katalah dia dapat 10,000, kita bagi dia lagi 12 bulan moratorium. So rasa-rasanya kalau hari ni dia jumpa saya, setahun lagi saya akan jumpa dia balik untuk dia buat bayaran. Okay. Betul. So bagi pembiayaan yang melebihi 10,000, mungkin ada setengah usahawan yang perniagaan yang besar, dia bukan mikro. So dia rasa 10,000 tu mungkin tak cukup. So kita benarkan juga dia mohon pembiayaan tekun niaga yang sedia ada, yang ada cas 4% dan juga simpanan 5%. Okay. Yang ni kita bagi moratorium sehingga 6 bulan saja. Ini untuk pembiayaan 10,000 dan ke atas lah, maksimum 100,000. So ada 2 pilihan lah kat situ. Okay. So saya rasa itu saja tuan. Alhamdulillah saya. So kita prepare untuklah kalau ada soalan dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Yus. Cik Yus daripada Tekun. Saya rasa Cik Yus dah cantikkan benda tu, dah simple sangat dah tu untuk difahami. Sangat mudah untuk difahami. Saya rasa memang kalau tuan-tuan puan, kita ada banyak bank, kita ada banyak agensi, tapi yang ada pada hari ini adalah kita ada Bank Negara, kita ada MIDF, kita ada Tekun, dan dah banyak sangat yang kita dah kongsikan khas untuk usahawan-usahawan yang terkesan dengan banjir. Jadi saya tengok sini ada soalan, tapi saya rasa dah dijawab. Tapi tak apa, saya akan utarakan daripada Hazratul Suriza Hamid mengenai peniaga boleh mohon pembiayaan DRF 2022, dokumen sokongan untuk permohonan. I think this one untuk Bank Negara kan? Soalan Pak Datin, kalau boleh just short one. Okay. Nombor 1 saya ada jawab. Saya kata sila pohon kepada bank anda.
Kenapa kita pergi bank kita? Sebab bank kita dah kenal kita. Jadi dia tak payahlah berdolak-dalik cari apa-apa maklumat yang perlukan. Itu satu. Kebanyakan bank dia akan perlukan pengesahan. So pergi kepada NADMA, make sure kawasan anda adalah disenaraikan dalam NADMA. Itu satu. Ambil gambar. Mungkin bank akan perlukan gambar dan juga mungkin macam tekun dengan MIDF juga. Minta surat sokongan dari ketua kampung ke atau adun ke yang mengesahkan anda adalah mangsa banjir. Buat macam tu. Kami telah memberitahu kepada semua bank memudahkan proses permohonan ini. Kalau ada problem, telefon Bank Negara. Kan? Kalau ada telefon SME Corp, kita akan aju teruskan ke Bank Negara. Betul. Kadang-kadang ialah usahawan-usahawan ni saya kadang kesen juga. Kadang dia takut kena blacklist dan sebagainya macam Datin cakap lah tadi. Tapi saya harap benda ni kita buat pun, usahawan pun kena ada integriti, ada ketelusan. Ya. Janganlah buat permohonan-permohonan yang sebenarnya bukan untuk perniagaan, untuk benda lain. Kan? Kena telus ya, kena ada integriti. Jadi saya rasa, sekejap ya, saya tengok kalau ada soalan lain. Saya tengok sini, Yana Afrina cakap terbaik tekun, memahami usahawan untuk bayaran bulanan berserta moratorium. Okey, terima kasih. Cik Zul Abidin, mujur ada skim ni. Saya rasa ni skim di bawah MIDF tadi. Saya terima kasih. Okey, baik. Saya rasa tak ada soalan lain. Ada soalan lain ke? Kalau ada soalan lain boleh diajukan. Tak apa. Disebabkan sesi ini direkodkan. Maknanya lepas ni di Facebook memang sentiasa ada dan mereka boleh ajukan soalan sama ada selepas ini di FB masing-masing. Jadi saya rasa itu sahaja tuan-tuan dan puan, ya. Alhamdulillah kita dah sampai ke hujung sesi soalan pada hari ini. Alhamdulillah ikutkan memanglah saya rasa MIDF Bank Negara tekun ni memang banyak nak dikongsikan, tapi ini khas untuk untuk banjir saja kan. Jadi saya ucapkan terima kasih Cik Datin Arlina Arif, Cik Yusrizan, Cik Suriman, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian ruang dan peluang yang diberikan kepada para usahawan. Mungkin mereka sibuk ya, ada yang sibuk dan sebagainya. Tapi that's why kita adakan sesi ini boleh dirakamkan dan mereka boleh tonton pada bila masa. Saya yakin sangat lepas ni kalau mereka kata mana tahu, mana dapat info ni, saya tahu daripada soal usahawan, alhamdulillah kita punya sesi ni berjaya jugalah untuk sampai kepada para usahawan. Semoga mereka dapat manfaat ya. Okey, terima kasih semua. Jadi baik tuan-tuan dan puan, baik sebelum saya labuhkan tirai soal usahawan kita pada hari ini, izinkan saya berkongsilah sikit bingkisan. Saya macam ni lah Datin dan Cik Yus, Cik Sulaiman, bila di hujung ni saya akan cerita sikit. Saya kata, untuk maju selangkah ke hadapan, kita perlu buat sesuatu yang belum pernah dibuat. Kalau kita tak mula buat, kita tak akan tahu apa yang perlu kita buat. Dan kalau kita tak mahu buat, ada orang lain yang akan dahulu buat. Masa tu, baru kita terkial-kial, tertinggal, terkulat-kulat, memperlihatkan sibuk yang dibuat-buat. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan daripada pihak produksi, soal usahawan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang meluangkan masa untuk bersama-sama sesi kita pada hari ini, dan selamat beramal semua. Terima kasih Cik Yus, Cik Sudiman, Datin Arlina sekali lagi kepada semua, dan alhamdulillah selamat beramal. Sekian daripada kami warga soal usahawan dan SME Corp Malaysia. Minta maaf sekiranya ada terlanjur gurau sendiri dan sebagainya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.